اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. استغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وذئ وبارك وكرم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. ثم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. Yang dimuliakan barisan ahli jawatan kuasa surau Al-Iman, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam redha dan rahmat Allah. Syukur Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu bagi membicarakan satu kisah agung sepanjang zaman. Satu kisah yang mana disebut oleh seorang, ditanya kepada Qus, Sayyidina Sa'idah, Qus ibn Sa'idah. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh tabi'in, wahai tuan, khabarkan kepada kami satu perkara yang dengan perkara tersebut menyebabkan kami ingin masuk ke dalam syurga. Apa jawab Sayyidina Qus? Dengan satu jawapan yang pendek, dia menjawab, khabarkan kepada kami satu perkara yang dengan sebab perkhabaran tersebut kami nak masuk dalam syurga. Kalau anak-anak kita tanya, Walid, dalam syurga ada apa? Budak-budak yang tanya tu, kita jawab apa? Dalamnya ada madu. Madu tu sungai, mengalir sungai madu. Bahkan sungai tersebut tidak ada kawah, tidak ada parit.
mengalir di atas. Macam mana wallahu a'lam tu syurga. Kemudian ditanya, ada coklat tak Walid? Bahkan lebih daripada tu lagi ada. Macam-macam nikmat syurga yang menggembirakan. Tu kita tanya dia, nak tak masuk syurga? Nak. Ada mainan tak Walid? Dia tanya lagi. Itu kalau budak kecil tuan-tuan. Ini ditanya oleh sahabat, oleh tabi'in, bertanya kepada Sayyidina Qus ibnu Sa'idah, Wahai sahabat Rasulullah, khabarkan kepada kami satu perkara yang dengan sebab perkara tersebut kami ingin masuk ke dalam syurga. Apa jawab dia? Kerana di dalamnya terdapat adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Kalau kalian tahu di dalamnya ada Rasulullah, maka kalian semua akan masuk ke dalam syurga, akan ingin masuk dalam syurga. Kalau mengenali Rasulullah dengan sebenar-benar pengenalan. Dan pada hari ini, pada malam ini, kita hanya berkumpul untuk membicarakan tentang susuk tubuh tersebut, yang dengan sebab jasad tersebutlah nanti kita semua ingin masuk dalam syurga. Ada seorang sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Sauban. Sayyidina Sauban, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan. Kerana baginya jika berasingan tiada nikmat syurga pilihan. Sayyidina Sauban ni sahabat Rasulullah. Bahkan kalau dia diberi pilihan untuk pilih syurga, wahai Sauban, kau pilih syurga mana yang kau nak? Dia kata apa? Kalau di dalamnya tak ada Rasulullah, tak ada nikmat syurga yang aku pilih. Allahu Rabbi. Sakit dia tu duduk sampai sakit, memikirkan, kalau aku mati aku dengan Rasulullah tak? Kalau aku mati, kalau kita lah, aku mati nanti tanam sebelah mak aku tak? Aku mati nanti tanam sebelah ayah aku tak? Contohlah ni contoh. Sampai tak mau makan. Bang, makan nasi bang. Cak, susah hati ni, sakit jantung, sakit semua ada dah. Mikir kan, aku mati nanti kat mana tempat aku? Tak. Ini sahabat Rasulullah sakit sampai kuning badan, sakit teruk sangat, tak makan, tak apa semua tak. Badan kuning, Rasulullah datang ziarah. Wahai Sauban, kenapakah keadaan kamu sebegini? Dia kata, wahai Rasulullah, aku nanti, kalau aku mati, Rasulullah, kalau engkau mati, engkau akan ditempatkan bersama para siddiqin, para mursalin, para rasul-rasul, para anbiya. Sedangkan aku ini bukan seorang rasul, bukan seorang anbiya, seorang nabi. Jadi kalau aku mati, aku tak bersama dengan kau, tak ada nikmat. Rugi aku hidup, rugi aku masuk ke sana pun. Jadi dia fikir, itu sebab tu je. Kemudian Rasulullah jawab apa satu hadis ringkas. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Baru Sayyidina Sauban rasa lega. Jadi dia tahu siapa yang ada di hati dia. Al-mar'u ala man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia cinta dekat dunia, dia cinta dengan Ronaldinho, habis dekat dunia dia cinta dengan K-pop lah dia. Kat dunia dia suka dengan Metallica. Ni zaman dulu ni. Zaman era 80-an, kan? 90-an, Metallica. Tak, zaman kegemilangan lah, orang duk puja-puji. Tak mula lagi ni, baru mukadimah. Nak ceritanya syukur kita pada malam ini duduk hanya cerita tentang Rasulullah. Yang sahabat Rasulullah susah hati dah. Berpisah satu malam dah susah hati. Allahu Akbar.
Hari ni kita nak cerita tentang tu je, tentang Rasulullah. Tuan-tuan, kita hidup dekat atas muka bumi ni, nanti dah masuk sangat dah dalam dah ni. Kita mula dulu dengan istighfar, kemudian mengucap kalimah syahadah, kemudian salawat dengan salawat tafrijiyah, kemudian kita niat menuntut ilmu, dan kita buka majlis dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya yang paling kita cintai, yang paling kita rindui. Dan kita hadiahkan juga kepada para sahabat, pada ahli keluarga baginda, sahabat, tabi'in dan salihin, seterusnya kepada seluruh alim ulama dan seluruh muslimin muslimat, terutamanya untuk kedua ibu bapa kita. Kita mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi talhallu bihil uqadu wa tanfaridu bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bisiri sawabil Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, baru-baru ni tular di media sosial, viral di Facebook, di WhatsApp, seorang perempuan menyatakan Nabi Muhammad ni tak perlu diagung-agungkan. Biasa-biasa je kata dia. Allahu Rabbi. Jangan kita maki dia. Dia tak kenal Rasulullah lagi. Tapi kalau dia kenal Rasulullah, dia takkan kata begitu. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berziarah ke kuburku, maka wajib baginya syafaat. Nabi kata, syafaat ni apa? Pertolongan di hari kiamat nanti.
Kalau Nabi SAW biasa-biasa, siapa nak selamatkan kita, tuan-tuan? Sedih kan? Rasulullah diperkotak-katikkan. Tapi macam mana kita nak ziarah makam Rasulullah kalau di hati kita tak ada perasaan langsung? Nanti serupa kita pergi tengok museum, pergi tengok peninggalan sejarah. Rasulullah bukan peninggalan sejarah. Bahkan Rasulullah kata, "Man ja'ani zairan la ya'lamu hajatan illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa yang berziarahku dan hanya itu sahaja keperluannya, maka wajib atasku untuk mensyafaatinya pada hari kiamat. Nah, kita pergi semata-mata pergi menunaikan haji dan umrah. Buat apa pergi haji? Pergi tawaf, pergi Kaabah. Buat apa pergi Madinah? Pergi Madinah bukan pergi saja-saja. Pergi Madinah itu tanda pergi ziarah kubur Rasulullah. Bukan pergi ziarah kubur, pergi ziarah Rasulullah. Kerana Rasulullah SAW menyebut, barang siapa yang berhaji lalu berziarah ke kuburku setelah wafatku, maka bagaikan ia mengunjungiku saat aku hidup. Bahkan kalau kita bagi salam kepada Rasulullah, Rasulullah kata apa? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddas salam. Mana-mana di kalangan Muslim, mana-mana di kalangan salah seorang di kalangan kalian yang memberi salam kepadaku, yusallimu alaihi illa, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohku ke dalam jasadku hingga aku menjawab salam tersebut. Ada orang satu hari 4,000 kali salawat. Ada orang hidupnya hanya salawat. Bukanlah hanya salawat mana tak solat ni, lepas solat salawat, lepas makan salawat, hatta tengah makan pun salawat. Ada, tuan-tuan? Sentiasa bersalawat. Agak-agak macam mana roh Rasulullah nak keluar. Kan? Ziarah Rasulullah. Allah. Cerita dia macam mana kita nak ziarah Rasulullah kalau kita tak rasa yang kita sedang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita ni hidup di atas muka bumi ni kena buat dua perkara. Pertama, meninggalkan maksiat, dan yang keduanya melakukan taat. Namun di dalam setiap satu ini ada dua perkara. Dalam meninggalkan maksiat, dia kena meninggalkan maksiat zahir dan dia kena meninggalkan maksiat batin. Apa dia maksiat zahir? Yang telah nyata, kita semua tahu maksiat zahir. Apa yang dilakukan oleh panca indera yang 7. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan dan perut. Perut erti makanan. Pemulut tadi apa yang kita ucapkan. Yang tu maksiat zahir. Apa dia maksiat batin? Penyakit-penyakit kotor yang ada dalam hati, yang dengan sebab penyakit tersebut habis semua pahala-pahala kita. Apa dia contohnya? Riak, ujub. Ujub ni apa? Merasa diri lebih baik daripada orang lain, satu martabat sahaja. Tengok orang sebelah, alah macam bagus sangat. Habis tu hang bagus. Cakap macam tu maknanya dia ada ujub. Hati-hati, membatalkan amalan kita. Bahkan di langit ketiga kalau tak silap saya, amalan tidak diterima oleh Allah. Boleh rujuk kitab Hidayatus Salikin, kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali pun ada sebut. Ujub, riak, takabur, tak ada kasih sayang, sukakan makan. Hati dia suka makan. Sebut makanan dia gembira selalu. Bukan sebab lapar tak, memang jenis kaki makan. Mak hidup untuk makan. Kemudian suka untuk bercakap. Cakap tak berhenti. Suka, benda yang suka. Dan ada lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah ataupun Arba'in fil Usuluddin, membahaskan 10 perkara. Itu penyakit-penyakit zahir dan penyakit-penyakit batin. Maksiat kena tinggalkan. Meninggalkan maksiat yang zahir dan meninggalkan maksiat yang batin. Kalau kita buat habis. Kemudian taat. Kan? Hidup ada dua perkara kena buat. Meninggalkan taat, meninggalkan maksiat dan melakukan taat. Meninggalkan maksiat ada dua, maksiat zahir dan maksiat batin.
Kalau kita dalam hati kita ataupun di penyakit luaran, kita ada sakit luar, sakit kaki, sakit tangan, sakit mata, sakit mulut, semacam-macam sakit, 3 serangkai sakit gout, kencing manis, buah pinggang sebagainya. Kalau dapat tu, sebut Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala uji. Dengan sebab kesabaran Allah Ta'ala uji kita, kita sabar, Allah Ta'ala hapuskan dosa, Allah Ta'ala angkat martabat, Allah Ta'ala kurniakan pahala, malah kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab kita sabar. Innallaha ma'as sabirin. Doa kita mustajab. Ziarah orang sakit, minta dia doakan kita, sebab dia ketika itu dia sedang bersabar dan Allah sangat dekat dengan dia, doa dia mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau ada penyakit batin, malang 1000 kali malang, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia membatalkan, dia menghapus, dia menghakis, dia membakar. Seumpama kayu, seumpama api membakar kayu. Rugi kita punya amalan. Macam contoh saya ni lah, dah nampak macam kemas sangat, duk cakap atas ni cerita tentang Rasulullah. Oh, baguslah. Nanti dia orang mesti cakap aku ni cinta Rasulullah. Tak. Maknanya hati tu nakkan kemegahan. Habis tuan-tuan, amalan sia-sia. Itu contoh untuk diri saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan. Dan diri kita masing-masing, kita terjemahkan untuk kehidupan kita. Taat ada 2, taat zahir dan taat batin. Taat zahir, apa dia taat zahir? Yang kita duk buat, solat, puasa, zakat, haji, tutup aurat dan sebagainya, silaturahim dan sebagainya. Itu taat batin. Taat pula ada 2, sunat dan wajib, yang kena buat. Kemudian taat batin. Taat batin ini taat di dalam hati. Kita kena tahu apa itu taubat. Kita kena tahu apa itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taubat, ikhlas, wara', az-zuhud. Kena tahu apa itu zuhud. Zuhud itu bersederhana. Kena tahu ada beberapa perkara kena bahaskan. Itu dalam perbahasan ilmu tasawuf. Dan di antaranya adalah mahabbatillah atau mahabbatullah, mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya dalam bab taat ini pula dia bahaskan lagi macam mana nak taat. Nak taat kena menuntut ilmu. Menuntut ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menuntut ilmu pula dia ada ilmu yang fardu kifayah dan fardu ain. Macam kita sekarang ni, kita duduk mempelajari ilmu apa? Kita sedang mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid membahaskan 6 perkara. Pertama, membahaskan tentang Allah, keimanan kepada Allah. Dibahaskan dalam tu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah. Kemudian membahaskan tentang malaikat. Cerita 10 jenis malaikat, 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Malaikat dijadikan daripada cahaya dan sebagainya. Kemudian dibahaskan tentang kitab. Kemudian dibahaskan tentang para rasul, utusan-utusan Allah. Dalamnya ada 120,000 orang nabi, 313 orang rasul, 314 orang rasul, riwayat yang lain. Dalam 313 ataupun 314 ada 25 orang rasul. Dalam 25 orang rasul ada 5 ulul azmi. Dalam 5 ulul azmi ada seorang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul makhlukin. Tadi ingat tak, mula-mula saya cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apa nama, syurga ini, indahnya syurga kerana ada Rasulullah. Kalau tak ada Rasulullah, syurga tidak akan indah. Indah dengan yang lain-lain, tapi tidak akan begitu indah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tidak ada Rasulullah. Kalau tidak ada Rasulullah, syurga begitu indah kerana adanya Rasulullah. Kerana apa? Kerana Rasulullah adalah sayyidul makhlukin, penghulu segala ciptaan. Kalau penghulu ciptaan, bermakna siapakah penghulu kepada syurga? Rasulullah. Jadi penghulu dengan yang dihulu ke? Anak hulu pun tak kena juga. Penghulu dengan, nak kata kalau penghulu kampung, anak karyanya. Maknanya penghulu dengan makhluk-makhluk yang lain sudah pasti
penghulu adalah sebaik-baik ciptaan. Kalau kita kata syurga cantik, syurga indah, Rasulullah pasti terlebih indah daripada syurga, kerana Rasulullah adalah sayyidul makhlukin. Saya yakin dan percaya, kalau tuan-tuan baca kenyataan perempuan yang menyatakan Rasulullah itu tidak perlu diagung-agungkan, pasti tuan-tuan akan rasa kecewa dengan kenyataan tersebut. Tapi jangan marah dia sebab dia tak kenal Rasulullah lagi. Kesian kat dia, kita doakan semoga dia diberi hidayah oleh Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, kita duduk ini, kita sedang membahaskan tentang ilmu tauhid. Beriman kepada Rasul, dan Rasul yang paling perlu kita ketahui adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ilmu tauhid ni tuan-tuan. Bermakna apa yang kita bahaskan ini adalah ilmu fardu ain. Jangan buat main. Wajib ni kenal Rasulullah. Kalau tidak, Rasulullah tak katalah tidak sempurna iman seseorang kalian sehinggalah aku lebih dikasihi. Kalau nak kasih kepada Rasulullah, pasti kena kenal Rasulullah. Tak. Allah Rabbi. Jadi bila kita kenal Rasulullah, pasti kita ingin bertemu dengan Rasulullah. Pasti kita ingin ziarah Rasulullah, ziarah ke bumi Madinah. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Cuba kita minta kepada Allah. Bukan cuba, kita kena minta kepada Allah. Ya Allah, bagilah aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kadar sesaat, walau kadar sekelip mata dalam seumur hidup. Kalau dapat tengok hari-hari, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada peluang, ya Allah, bagilah sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kalau boleh malam ni. Amin. Allah, bagilah tengok Rasulullah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa nak sangat-sangat? Sebab kalau kita tengok Rasulullah, kita akan dibius cinta, kita akan jatuh cinta. Mustahil siapa yang tengok Rasulullah tak jatuh cinta. Dengan jatuh cinta tersebut, kita akan lupa. Bukanlah lupa dunia, maknanya kita akan lupa terhadap benda-benda yang fana, benda-benda yang sementara ni. Kita akan kurang minat kita kepada dunia, dan kita akan lebih menceburkan diri kita untuk mendapat redha Allah. Macam dululah nak kahwin tuan-tuan, masih tuan-tuan muda-muda kan. Dah mula-mula tengok isteri macam mana? Dah tertengok-tengok. Kan? Habis dah, mandi tak basah. Mandi tak basah? Basah juga. Tapi maknanya apa, nak cerita waktu tu pergi mana-mana bagaikan bunga berguguran. Tu dia. Pergi mana-mana rasa macam musim bunga, bahagia yang teramat sangat. Itu kalau tengok isteri. Itu orang kata apa, kalau belum berumah tangga, dapat pergi meminang, kena pula yang perempuan yang dipinang itu. Bagaimana kalau dapat melihat Rasulullah? Kebahagiaan itu akan lebih dirasai, bahkan tak sabar. Itu yang keluar. Ku melangkah menuju ke kota Madinah. Allah, Allah, terasa diri umpama hamba yang gelisah. Allah, Allah, ingin menghadap Raja mulia penuh gagah. Allah, Allah, dikaulah Nabi pintu kecintaan Allah. Kalau pergi Madinah, kita rasa ya Allah, aku nak pergi jumpa Rasulullah ni. Tak apa kata, nak rasa tak layak pun ada, tapi nak jumpa. Rasa tak layak pun ada, tapi nak jumpa. Ketika itu dia datang bertemu Rasulullah dengan rasa yang tawaduk. Dan ketika mana dia memberi salam,
Nak di antara tanda dia ataupun dalil, di antara bukti kita punya ziarah diterima, hati kita sebab, hati kita sayu. Bagi salam tu pun, ya Allah, tak lepas nak cakap. Tu pengalaman bagi mereka yang bertanya. Ada orang 1 tahun berapa kali pergi umrah, ziarah makam Rasulullah berapa kali, tapi balik macam tu juga, kan? Maka kena kenal Rasulullah ni. Jadi malam ni kita nak sambung tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bertemu. Cerita sikit ni rasa-rasa nak pergi Madinah tak? Baru sikit ni rasa macam, ya Allah, kalaulah aku dapat pergi Madinah, kan? Amin. Mudah-mudahan. Maka kena doa, tuan-tuan. Moga. Kalau siapa yang nak di antara ni orang kata apa, kajian ataupun pengalaman para orang-orang yang telah melepasi ataupun orang-orang yang telah pergi ziarah Rasul ke bumi Madinah, banyakkan salawat kepada Rasulullah bermula, orang kata apa, sesegera yang mungkin. InsyaAllah nanti dia akan berpeluang ziarah Rasulullah. Dan di antara yang lain, baca kasidah yang saya bacakan tadi, mula-mula tadi. Rindunya daku kepada bumi Madinah, kan terubat walau sudah ziarah. Baca kasidah tersebut. Dan di antara yang lain, baca salawat tafrijiyah sebanyak yang mungkin. Target, ya Allah, aku azam, aku nak khatam salawat kepada Rasulullah 10,000 kali. Tengok apa berita gembira yang bakal sampai kepada kita nanti. Baik. Wa bisanadina hatta ila Al-Hafiz Abu Isa bin Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Ini hadis yang paling panjang di dalam kitab ini. Satu muka surat separuh suku. Anil Hasan bin Ali qala sa'altu khalati Hind bin Abi Halah wa kana wasafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Ini cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an. Dia bertanya kepada Hindun ibni Abi Halah. Hindun ibni Abi Halah ini adalah anak tiri Sayyidah, ini anak Sayyidah Aisyah, anak tiri Rasulullah. Anak tiri Rasulullah maknanya adik-beradik tiri dengan Sayyidatina Aisyah, yang berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah, yang berkahwin dengan Sayyidina Ali. Maka dia bertanya kepada makcikku, katanya. Ni bukan makcik, pakcik. Aku bertanya kepada pakcikku, Hindu bin Abi Halah ibni. Aku berharap, dia kata apa? Hinda bin Abi Halah, yang merupakan seorang yang paling pakar dalam menyifatkan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tanya? Kenapa Sayyidina Husain tanya tentang Nabi Muhammad? Adakah Sayyidina Hasan bertanya tentang Sayyidina Nabi Muhammad? Adakah dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Pernah bertemu, tapi ketika itu dia masih kecil. Dia berkata apa? Aku berharap bahawa beliau akan menyifatkan kepadaku sesuatu yang boleh aku bergantung dengannya melalui sifat-sifat baginda yang beliau ceritakan kepadaku. Maksudnya dia berharap ada benda yang sama dengan diri dia, Sayyidina Hasan. Kemudian
Faqala, berkatalah Hind ibn Abi Halah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhkhama yatala'la'u wajhahu tala'lu al-qamaru lailatal badri atwalu min al-marbu'i wa aktsaru min al-mushazzab azimul hamma rajulus sya'r ini faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'rahu syahmata udhunaihi wa idza huwa ghafrah. Ini rambut Rasulullah. Azharul laun wasi'ul jabin azajjul jawab hawajibi sawabigha fi ghairil qarani wa bainahuma 'irqun yudirruhul ghadab aknal irnain lahu nurun ya'luhu yahsabuhu min man la ammalhu asham kasul lihyati sahlul khad dali'ul fami mufallajul asnan daqiqul masrubah ka'annama unqahu jidu dumyah fi safa'il fiddah mu'tadilul al-khalqi badinul mutamassikun sawa'ul batni wa sadri aridus sadri ba'ida ma baina mankibaini dakhmul karadis. Ni mana kat sini ada hadis. Tak berhenti. Dakhmul karadis anwarul mutajarrad mausulu ma baina labbati wa surrati bi sya'aril yajri kal khatti arith sadyaini wa batni mimma siwa dhalik ash'aru zira'ain wa mankibain wa a'ali sadr tawilul zandain rahbur raha shasnul kaffaini wa qadamaini sa'ilul atrafi aw qala sha'ilul atrafi khamsanil akhmasaini masihul qadamain yanbu anhumal ma idza zala qali'an yakhtu katifan takaffiya wa yamshi hauna zari'ul misyah idza masha ka'annama yanhatu min sabab wa idza iltafata iltafata jami'a khafidul tarfi nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila as-sama' jullu nazarihi mulahazah yasuqul asabahu wa yabda'u ma laqiya bis salam. Hadis yang panjang, maksud dia apa dia tuan-tuan? Kita tengok kenapa saya bacakan juga matan dia. Sebab saya tak buat preparation sebenarnya ni tadi tu yang agak kelang kabut. Kenapa kita baca matan? Sebab dia ada dia punya dalam tu kita tengok ada beberapa perkataan yang menunjukkan persendian Rasulullah kuat,
Maka bila mana kita baca salawat, bila mana sakit lutut, maka kita akan baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dakhmul karadis. Contoh, dakhmul karadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris ke-8 daripada bawah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dakhmul karadis. Maka diurut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dakhmul karadis. Kalau sakit bahagian sendi-sendi, maka dibaca sedemikian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku berharap, sambung balik. Aku berharap bahawa beliau akan menyifatkan kepadaku sesuatu yang boleh aku bergantung dengannya melalui sifat-sifat baginda yang beliau ceritakan kepadaku. Maka beliau berkata, baginda Nabi SAW merupakan seorang yang bertubuh besar. Bukan besar maknanya apa? Bukan besar maknanya sadur dah. Bukan gemuk dah. Agung dan mulia. Nak ceritanya, Rasulullah ni seorang yang berwibawa. Wajah baginda bersinar-sinar seperti bulan purnama di malam purnama. Baginda merupakan orang yang lebih tinggi daripada orang yang rendah, dan lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Baginda Nabi SAW bertubuh sedang. Baginda memiliki kepala yang besar. Ini bijak Rasulullah, kebijaksanaan. Rambut baginda Nabi bergelombang ikan mayang. Apabila baginda Nabi SAW menyikatkan rambut baginda, maka baginda akan membelah rambutnya menjadi dua, iaitu rambutnya disikat belah tengah. Dan jika tidak, baginda akan membiarkan hujung rambutnya menutupi daun telinga. Ini rambut Rasulullah. Bukan yang tepi ni, yang di depan. Yang di depan ini ditarik, maka akan tutup daun telinga. Rambut Rasulullah. Rambutnya putih, rambutnya bersih putih, disikat rapi. Bukan maksudnya Rasulullah punya rambut itu warnanya putih, bersih. Disikat rapi sehingga nampak kemas dan bersih. Dahi baginda dalam luas, kening tipis halus, dan panjang sempurna. Ini kening terpisah di antara kedua keningnya. Di antara kedua-dua kening terdapat urat yang terkeluar ketika marah. Bila mana Rasulullah SAW marah, tak nampak muka Rasulullah marah, tapi yang nampak kulit baginda bertukar kemerah-merahan, kemudian naik satu urat tengah ni. Nampak bahawa Rasulullah SAW sedang marah. Hidung baginda Nabi mancung yang memiliki cahaya yang memancar di atas kemuncak hidungnya, sehingga sesiapa yang tidak mengamati dengan teliti akan menyangka hidungnya lebih mancung kerana melihat cahaya. Siapa yang tengok Rasulullah, dia tak akan boleh nampak wajah Rasulullah sebenarnya, sebab Rasulullah ni mukanya bercahaya, kemudian hidungnya mancung, dan di atas kemancungan hidungnya itu kerana terlalu cantik ataupun bersihnya Rasulullah, kulit Rasulullah tersebut, sehingga kan seolah-olah di sini tu memancarkan cahaya, ada cahaya. Maka disangkakan bahawa yang di sini itu adalah maka tak nampak kemancongan. Sedangkan kalau diteliti dengan sesungguhnya, maka dilihat Rasulullah SAW itu hidungnya mancung. Janggutnya tebal, kedua pipinya rata dan halus, mulutnya lebar serasi dengan bentuk wajahnya. Giginya agak jarang. Gigi Rasulullah jarang, dia tak rapat, tak bertindih dan sebagainya, rapi, halus. Ini kita dah ceritakan, bulu dada Rasulullah SAW daripada sini ini, bawah tengkuk ni halus bagaikan anak pedang, mata anak pedang, halus sahaja. Leher baginda Nabi SAW tulus, ini senang dilihat dan putih, sehingga kan ada sahabat Rasulullah meriwayatkan, dia kata apa, kerana terlalu putihnya Rasulullah, tengkuk Rasulullah tu dilihat bagaikan pantulan perak, cahaya perak. Tubuh baginda Nabi SAW berisi, ini sedang. Perut dan dada baginda Nabi SAW rata. Kena rata lah, baru sama dengan Rasulullah. Tak adalah, ni contoh dia punya fizikal.
Lebarnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbidang, jauh di antara kedua bahu. Ni, bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jauh. Maknanya luas, berbidang. Besar tulang sendinya. Kalau kita tengok tulang sendi ni, bukan macam Popeye. Popeye tu besar sangat. Maknanya besar, kemas. Seorang yang gagah. Tubuh bagindanya bercahaya dan tidak berbulu. Terdapat bulu-bulu halus dari dada sampai ke pusat seperti satu garisan. Ini kita beritahu tadi. Kedua-dua dada dan perut tidak berbulu selain tempat yang disebut tadi. Daripada dada ke pusat terdapat bulu-bulu halus pada hasta, pada siku ke hujung jari, bahu dan bahagian atas dada. Atas pada dada, atas sikit ada bulu halus. Panjang pergelangan tangan. Ni pergelangan tangan Rasulullah ni nampak. Kan setengah orang dia tak nampak panjang. Setengah orang dia nampak macam orang kata kecil lah, kecil, nampak kecil. Tapi nampak kemas. Dengan apa yang diceritakan tadi, dada bidang, sendi besar, lengan panjang, nak tunjukkan ciri-ciri itu lengkap. Tebal dan berisi kedua telapak tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua telapak kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang jari jemari. Cuba kita tengok tadi. Tadi dah kata panjang lengan, lepas tu panjang jari jemari. Maknanya sesuailah keadaan tu. Kemudian lengkungan tapak kaki, telapak kaki Rasulullah tidak menampal ke tanah. Ada orang tapak kaki dia tak ada lengkung. Kita ada lengkung tak? Yang maka Rasulullah ada lengkungan di telapak kaki baginda. Kedua-dua tumitnya halus, licin sehingga tidak terkena air. Maksudnya air bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pijak air tak melekat. Air terlalu licin, nak pijak ke tapak, nak melekat di tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, baginda akan berjalan dengan mengangkat kaki, tidak serik. Dah Rasulullah jalan angkat kaki, dia tak serik. Serik tu kalau kita pakai kasut, tengok tumit cepat haus, tumit kasut cepat nipis. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan dengan sedikit condong ke hadapan dan melangkah dengan condong. Maksudnya dia jalan bukan dengan mendabik dada. Ada orang kan mentang-mentang dia bodybuilder, badan dia sadu, tengok dia jalan. Mengepak mengepak lah cakap. Rasulullah tak ada. Walaupun kita cerita tentang Rasulullah sendinya, dadanya bidang, tangannya kemas dan sebagainya, tapi berjalan dengan tetap menunduk, condong ke hadapan. Seakan-akan baginda turun dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh, baginda Nabi akan memalingkan seluruh badan baginda Nabi. Walaupun yang panggil tu kanak-kanak, wahai Rasulullah, Rasulullah akan palingkan semua. Ni bukan jenis pusing-pusing. Lain-lain surah pusing-pusing, senang nak pusing. Tak, kalau dipanggil Rasulullah akan pusing semua. Kalau yang sana panggil Rasulullah akan pusing semua, satu badan pusing. Semua akan menghadap ke orang yang dipanggil, walaupun yang dipanggil itu kanak-kanak. Kita baca paper kan. Dia. Tak. Rasulullah tak buat gitu, tuan-tuan. Diraikan. Bahkan kalau kita raikan anak kecil ataupun anak-anak kita yang memanggil kita, tengok bagaimanakah kita motivasi pembangunan jati diri anak tersebut. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia boleh kata Rasulullah biasa-biasa? Tak tahulah kita kan, pelik. Tak tahulah tu dia tak tahu. Kesiannya. Pandangan matanya rendah ke bawah, pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandang ke langit. Nak tunjuk Rasulullah ni seorang yang sentiasa memikirkan kematian. Tidak selalu orang pandang ke atas ni, dia selalu berangan-angan tinggi, berangan-angan kosong. Jauhnya pandangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mengiringi para sahabat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berjalan di belakang mereka. Kenapa dia berjalan di belakang?
Kerana di belakang Rasulullah nanti akan berjalan para malaikat Allah. Kalau kita jangan begitu. Kita kalau alim ulama jalan, kita jangan potong dia. Kalau ada orang tua-tua berjalan, kita jangan potong. Tapi kalau dah atas jalan highway nak cepat, kena jalan potong juga tuan-tuan. Itu cerita lain. Ini berjalan, maksudnya jalan dalam jalan yang potong dalam keadaan yang dekat, tanpa minta izin dan sebagainya. Kita bagi signal tu kira minta izin tu. Apabila berjumpa dengan seseorang, baginda akan memulakan salam, akan memulakan dengan salam. Ini di antara akhir zaman. Akhir zaman kita bertemu dengan orang Islam, kita tak bagi salam dah. Ini tanda akhir zaman, tuan-tuan. Kan kita ni ada 6 hakul muslim alal muslim. Hak orang Islam ke atas orang Islam tu ada 6. Apa dia? Pertama, bila bertemu beri salam. Di antara bersin, jawab bersin tersebut. Hacum, alhamdulillah. Dialah hak bersin tadi tu jawab alhamdulillah. Hak yang mendengar, yarhamkallah. Kemudian dia balas balik, yahdina wa yahdikumullah. Tu tuan-tuan, tu di antara. Dan di antara hak lain, bila mana dijemput, kenduri datang. Di antara hak lain, bila mana dia apabila dia meninggal dunia, maka disempurnakan jenazahnya, mengiringi dan sebagainya. Cerita tadi tentang salam. Baik, ini di antara hadis yang menceritakan. Hadis yang kita bacakan tadi, kalau kita nak huraikan, macam kita huraikan mula-mula dulu. Semuanya berkisar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata malam kejap lagi kita mimpi jumpa Rasulullah, maka dah nampak dah gambaran kami. Dah nampak dah gambaran dia. Tubuhnya begini, begini orangnya, rambutnya kalau yang ustaz. Mesej saya malam-malam, tadi saya mimpi cahaya terang benderang, nampak rambutnya lurus ustaz. Itu bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin Nabi Isa alaihi salam. Tak kira tengok gambar Jesus. Jangan main-main tuan-tuan. Hak gambar Jesus tu, kata para alim ulama, kemungkinan gambar itu adalah gambar betul Nabi Isa alaihi salam. Kemungkinan. Sebab kita cerita sedikit. Wajah para Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Fathul Bari ada menyebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani, wajah para Nabi disimpan oleh Hercules. Tengok dalam filem Rom tu, filem-filem lama Rom kan, yang pakai baju perang besi apa semua tu. Kemudian seluar dia pendek, kemudian dia pakai bunga ataupun crown. Itu bayangan yang dibuat. Adapun Hercules yang sebenar, dia seorang yang alim, ulama di kalangan orang Nasrani. Raja Hercules. Dia ni Allah, Nabi Adam alaihissalam bila mana turun ke bumi, Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan gambar 25 orang rasul, gambar nabi-nabi yang akan datang selepas padanya. Maka diturunkan daripada syurga, diturunkan daripada langit, diturunkan kain yang dari kain baldu yang di atas para nabi dan para rasul. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Iskandar Zulkarnain ambil daripada perbendaharaan Nabi Adam alaihissalam dan disimpan. Kemudian sampailah ke tangan Hercules. Cerita ni cerita betul ni, bukan cerita main-main ni, bukan dongeng, bukan cerita dhaif ke apa, tak. Ada bukti dia. Kerana satu hari wajah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, para sahabat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang sahabat diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hantar surat kepada Hercules. Dihantar dalam perjalanan, tak seingat saya 3 bulan ataupun 2 bulan, semata-mata nak pergi ke Rom untuk hantar surat yang bertajuk Aslim Taslam, masuk kamu Islam maka kamu selamat. Hercules tak koyakkan surat Rasulullah tersebut, seperti raja mana, Kisra ke, yang mengoyakkan surat Rasulullah.
Parsi ke Kisra yang mengoyakkan surat Rasulullah. Hercules simpan. Bahkan surat itu dijadikan azimat, disimpan di dalam Vatican. Setiap tahun dikeluarkan. Boleh jadi ada dalam kepala pop. Jangan main tuan-tuan. Itu sebab kerajaan Rom kekal sampai sekarang, kerana dia tidak mengoyakkan surat Rasulullah. Dan cerita tentang wajah Rasulullah, para Rasul. Maka dua orang sahabat tadi nak bertemu dengan Rasulullah sampai di sempadan kota. Maka Hercules hantar general dengan batalion tentera pergi menghadap dua orang sahabat Rasulullah. General dengan batalion, maknanya penuh dengan barisan-barisan tentera. Dia general tadi tanya kepada dua orang sahabat Rasulullah ini, kamu nak apa? Maka disampaikan bahawa kami adalah utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kami nak jumpa Hercules. Sampaikan berita tersebut kepada aku akan sampaikan kepada Hercules. Tak, kami datang nak jumpa Hercules, bukan nak jumpa engkau. Maksudnya begitulah lebih kurang. Maka ketika dia cakap macam tu, dua orang sahabat Rasulullah cakap itu menggeletar, gementar hati general tadi, sedangkan ada batalion tentera di belakang. Maka balik dia pergi bertemu dengan Hercules, bagi tahu dengan Hercules bahawa mereka ini utusan daripada bangsa Arab. Hercules ni ulama Nasrani. Maka dia kata panggil, kerana aku tahu siapa mereka ni. Maka dia pun bertanya kepada dua orang sahabat ni. Dia pun tanya beberapa soalan. Maka bila dia tahu daripada tanah Arab dan sebagainya, maka Hercules bawa mereka dua orang sahabat ini masuk ke dalam satu tempat. Bila masuk, dikunci pintu tersebut, dia masuk lagi. Dalam beberapa pintu lah, saya tak ingat berapa pintu. Masuk kunci. Kemudian dia masuk dalam satu bilik. Kemudian dalam satu bilik itu ada 25 peti ataupun 25 pintu. Ibaratnya macam ni lah, masuk dalam pintu surau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 25. Maka dibuka pintu yang pertama, ditunjukkan, dibentangkan di atas meja. Dia tanya kepada dua orang sahabat Rasulullah, kamu tahu tak ini siapa? Maka dia jawab, kami tak tahu. Hadza Adam alaihi salam. Alim dia. Ini adalah Adam, Nabi Adam alaihi salam. Buka yang kedua. Ini siapa? Yang kedua siapa tuan-tuan? Idris alaihi salam. Kemudian buka lagi yang ketiga. Kalau tak silap saya 3 atau 5. Buka yang ketiga, kemudian buka yang keempat, buka yang kelima, dua orang sahabat tadi terus bercucuran air mata. Dia kata, izinkan kami untuk mengucup wajah ini, gambar ini, kerana orang ini adalah sahabat kami, adalah kekasih kami. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hercules senyum. Dia kata apa? Betul lah kalian daripada utusan Nabi akhir zaman. Hercules cakap. Sebab apa dia kata? Aku sengaja mengubah gambar yang ada pada pintu yang ke-25 ini kepada pintu yang tadi. Tak ingat saya pintu ketiga atau pintu kelima. Saja aku pindahkan sebab aku nak tengok kalian ni betul ke Nabi akhir zaman yang hantar. Maka bila keadaan begitu berlaku, maka Hercules kata, betul lah, benarlah kalian daripada utusan Nabi akhir zaman. Ada perbahasan berkenaan dengan adakah Hercules Islam ataupun tidak. Ada perbahasan. Itu panjang cerita dia. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kalaulah gambar Rasulullah SAW, gambar-gambar para Rasul disimpan di Vatican ataupun di perbendaharaan Hercules Rom, kerajaan Rom, adakah mustahil atau tidak gambar Nabi Isa dikeluarkan? Dan kalau ikutkan daripada segi kisah, Nabi Isa ini dia ada ciri-ciri dia. Di antaranya ialah dalam kitab Dalailun Nubuwah, kitab ulama ni, kitab yang menceritakan tentang para rasul, kena dalil-dalil kenabian, menceritakan bahawa di antara ciri-ciri Nabi Isa alaihi salam, rambutnya lurus dan hidungnya mancung. Tengok dalam jangan nanti pakai pergi print pula, pergi gantung kat rumah ini gambar Nabi Isa, jangan, itu datang ke fitnah. Tak boleh lah.
tapi boleh tengok. Itulah gambar Nabi Isa AS. Kemungkinan besar kata para alim ulama, yang banyak mengatakan hal ini adalah Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, di antara ulama Al-Azhar. Baik, bismillah. Kita baca satu hadis yang terakhir untuk malam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sami'tu ini wa bisanadina wa bihi ilahi qala sami'tu Jabir bin Samurata yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali'al fammi ashkal al-'aini manhusal aqibi qala syu'bah qultu lisamakin ma dali'al fammi qala azimul fammi qultu ma ashkalul 'aini qala tawilul shiqqil 'aini qultu ma manshuhal aqibi qala qalilul lahmil aqabi. Yang bermaksud, aku mendengar kata Simak bin Harb, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, baginda Rasulullah SAW mempunyai mulut yang lebar, yakni selari dengan bentuk wajahnya. Mata putihnya lebar dan tumitnya nipis, sedikit daging tumitnya. Ini kerana Rasulullah banyak berdiri, banyak solat. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut lebar? Baginda menjawab, Simak menjawab, beliau menjawab, besar mulutnya itu selari dengan bentuk wajah. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan mata yang lebar? Beliau menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya lagi, apakah yang dimaksudkan dengan tumit yang nipis, sedikit daging di tumitnya? Satu hadis lagi, insya-Allah 3 hadis bagi ganjil. An Ishaq, an Abi Ishaq qala, an Abi Ishaq an Jabir bin Samurata qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatin idhiyan wa alaihi hullatul hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsanu minal qamar. Okey, hadis terakhir, alhamdulillah. Daripada Abi Ishaq, daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di bulan purnama. Ketika itu baginda memakai pakaian serba merah. Aku berganti-ganti memandang ke arah baginda dan aku memandang ke arah bulan. Maka menurut pemerhatianku, aku mendapati baginda itu lebih indah daripada bulan. Kat sini ada banyak cerita, ada banyak pengajaran. Di antaranya, nak ceritanya Rasulullah, kalau kita pandang bulan, kalau kita pandang Rasulullah, ketika itu dikatakan Rasulullah lebih indah daripada bulan. Kan, itu sebab orang menjadikan bulan dalam syairnya, engkau laksana bulan, bagai pungguk rindukan bulan dan sebagainya. Nak ceritanya bulan ni kalau tengok memang indah. Dan ketika itu Jabir bin Samurah memandang kepada Rasulullah, dan dalam keadaan itu bulan sedang purnama, padang pasir tuan-tuan, nampak bulan cerah cantik. Memandang kepada Rasulullah, memandang kepada bulan dalam waktu malam. Pelik ni, memandang orang pada waktu malam. Bukan macam kita sekarang ni ada lampu. Zaman dulu harap pelita je tuan-tuan. Tapi bila dia pandang bulan, pandang Rasulullah, dan ketika itu dia bulan dengan Rasulullah lebih terserlah. Nak ceritanya cahaya datang pada mana? Kerana Rasulullah itu memang bercahaya. Kan ada dalam satu kisah Sayyidatina Asma ke Sayyidatina Aisyah ataupun Sayyidatina Fatimah ataupun Sayyidatina Aisyah, jatuh dia punya jarum tu, jahit baju tu jatuh, dan ketika itu Rasulullah ambil dan tak ada pun cahaya, tak ada cahaya. Dan ketika nak ambil itu, nampak di mana tangan Rasulullah tu, nampak di mana jarum itu terjatuh. Maknanya bercahaya tempat itu. Allahu Rabbi, macam mana tu?
Jadi tuan-tuan, ambil pengajaran. Dan satu lagi diceritakan di sini bahawa tentang pakaian Rasulullah ketika itu berwarna merah. Maka boleh pakai baju warna merah. Merah macam mana? Ada perbahasan. Ada para ulama kata merah hati. Merah hati, merah apa lagi? Merah danghil, lebih kurang macam itulah. Boleh pakai merah. Sunnah Rasulullah. Tapi jangan pakai hari Jumaat. Jumaat pakai putih lah. Jubah lah apa dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok pun, ada satu dalam 3-4 tahun sudah, tema dia ramai kalau raya tu merah semua, merah hati. Kita tengok orang yang pakai, hari ni saya tak pakai merah, dulu lepas-lepas saya pakai merah. Dia ada nampak macam karisma ataupun haibah. Wallah ada berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan. Dalam satu cerita, dalam satu sambungan daripada kasidah tadi, dia ada cerita. Ini Jabir bin Samurah. Tak apalah, insyaAllah kita akan bacakan pada masa yang akan datang, insyaAllah. Ada apa-apa soalan yang ingin dibahas, yang ingin ditanya ataupun sebagainya? Ada soalan? Dia tak persoalan. Ada seorang sahabat tanya itu, adakah Rasulullah ni makan ayam dengan kuantiti tertentu? Contohnya berapa banyak ayam yang diambil dan sebagainya. Tak ada detail tentang apa yang dimakan oleh Rasulullah. Sebaliknya Rasulullah ambil sekadar yang perlu sahaja. Bahkan Rasulullah perutnya sentiasa kelaparan. Memang di antara makanan yang dimakan oleh Rasulullah adalah daging ayam. Dan Rasulullah bila makan daging ayam, Rasulullah akan ambil bila Rasulullah makan daging, Rasulullah akan ambil daging di bahagian paha. Sebab apa? Sebab bahagian tersebut paling cepat masak. Dan kurang penyakit. Maka kalau kita nak makan, ambil bahagian paha, jangan tiru upin-ipin. Makan, Rasulullah akan makan macam tu. Dia akan ambil, akan gigit, baru akan merasakan enaknya makanan. Itu kalau makan seorang-seorang kat rumah. Kalau makan kat kenduri, jangan macam tu. Nanti orang marah kita. Letak dah 2 ketul ayam. Kalau makan dom kan, dan sebagainya. Baik, ada soalan? Silakan. Datang jauh ni tuan-tuan. Saya sebenarnya hari ni agak penat. Semalam tidur pukul 3.30, bangun subuh, terus buat urusan 2-3 perkara. Sampailah petang tadi baru teringat pukul 4. Ada kuliah kat Dengking. Kelang kabut siap-siap tu dalam perjalanan sini. Sampai rumah pakcik saya, tidur sejak, baring sejak. Minta-mintalah boleh. Itu yang sedih tu. Alamak. Mula tadi fikir nak cancel. Yang saya sedih tadi, fikir nak cancel, telefon si cakap cancel pun senang juga, boleh rehat malam ni. Tapi terfikir, aku datang ni nak cerita tentang Rasulullah, tak patut rasanya nak cancel. Rasa macam berani kau orang belakang kan, rasa macam tu lah, cakap pada diri sendiri. Itu yang duk sedih lah, apa aku macam ni kan. Kita nak cerita tentang Rasulullah, tambah-tambah pula kecaman. Ada seorang 2 individu yang sedang mengecam ataupun mengatakan Rasulullah itu insan biasa. Allah. Jadi ada soalan tuan-tuan, datang jauh rugi kalau tak tanya. Kuala Lumpur sana 46 km. Nak balik pula 46 km. Tak ada soalan. Kalau ada kita simpan lah. Simpan apa bulan depan ataupun nanti WhatsApp. Boleh kita buka di kelas akan datang. Nombor telefon saya boleh ambil. Kok lah nak tanya. Salawat ustaz baca tu ada tak yang tadi Allahumma salli salatan, ada tak dia punya tulisan? Saya boleh bagi 019, kena tag saya lah, kena PM tepi 019 6362 6362 343 6362 343. Sekadar itu dulu tuan-tuan daripada saya. Mohon maaf sekiranya ada terlajak kata, terkasar bahasa. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan diri, hakikatnya datang daripada Allah. Cuma kita duk cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah. Tuan-tuan jangan cari kesalahan saya lah. Kalau cari di mana kurang saya dalam mengikut sunnah, mungkin banyak. Sebab ada satu tempat saya pergi
cerita tentang sunnah Rasulullah. Macam-macam kita cerita sunnah Rasulullah, pergaulan, percakapan dan sebagainya. Cerita tentang Syama'il Muhammadiyah. Habis-habis kuliah dia tahan saya. Ustaz ceramah tadi bagus dah. Baik. Tapi Pak tengok Ustaz tak amalkan sunnah. Pula dah. Tak apa dia tu boleh ceritakan pada saya, boleh saya amalkan. Pak tengok pertama, Pak tengok anak ni tak amal pun siwak. Okey. Yang kedua, Pak tengok anak minum tadi. Saya minum macam ni, air penuh. Pak tengok anak minum tadi 1 teguk saja, sedangkan Rasulullah minum 3 teguk. Okey. Boleh saya jawab? Jawab. Saya kata saya keluarlah kayu siwak saya. Ni kayu siwak saya. Maknanya saya amal lah. Takkan saya nak tunjuk tak saya siwak tunjukan. Tak adalah. So saya kata yang kedua, saya minum, saya tuang dalam air ni. Rasulullah SAW minum 1 cawan. Air ini dihabisi dengan 3 nafas. 1, 2, 3. Habis terus air. Saya minum 1, 2, 3. Takkan saya nak habis, saya nak pergi kuliah. Mula-mula kuliah nak habiskan air, tak jadi kita. Nak 1. Lepas tu dia kata tak boleh, Habib Ali buat macam ni. Kata tak apalah, insyaAllah nanti saya aman. Jadi apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan, sebenarnya kita ni, saya ni, bila mana kita menyampaikan ilmu, kita juga mempelajari. Saya juga mempelajari. Jangan cari salah saya. Kalau cari salah saya, maka banyaklah salahnya. Kan? Maka apa yang kita kongsikan untuk kita amalkan bersama. Kalau ada kekurangan, sama-sama kita tampung. Jadi sekadar itu dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin fi 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.